أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, pertama-tamanya seperti biasa kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran atas segala nikmat Allah beri pada kita, terutamanya pada hari ini ya. Dan bila Allah bagi kita nikmat, tuan-tuan dan puan, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena tanamkan keazaman kita untuk tukar nikmat ni jadi amal soleh. Kita kena jadi manusia yang khusyuk, tuan-tuan. Apa khusyuk? Mana khusyuk? Khusyuk ni, tuan-tuan. Makna khusyuk secara praktikal adalah apabila kita boleh cakap pada diri kita, saya nak tukar nikmat yang ada sekarang ni jadi amal soleh. Itu makna khusyuk. Maknanya kalau dalam bahasa Inggeris ni, tuan-tuan, dulu saya pernah sebut benda ni, you put your mindset all the time in the present time. Itu makna khusyuk. Okey? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita punya mindset ni selalu duduk in the future or in the past. Jadi kita kena train, tuan-tuan. Mindset kita ni, apa mindset kita ni? Pemikiran. Pemikirannya apa, tuan-tuan? Perkataan kita. Jadi tiap-tiap hari kita cuba sedaya upaya kita tu. Sebab apa? Sebab yang kita nak berperang dengan syaitan, tuan-tuan. Iblis. Iblis diserang kita pakai words. Pakai perkataan, tuan-tuan. Dia akan bawa pemikiran kita ni selalu kita punya diri ni selalu put our mindset in the future. Itu sebab kita jadi bimbang. Selalunya kalau kita fikir pasal future, kita akan bimbang. Okey, sedangkan tuan-tuan, dalam realiti kehidupan ni kita nak bimbang apa? Kenapa kita tak perlu bimbang? Sebab kita ada Allah. Allah yang sangat kaya, Allah yang sangat baik, tuan-tuan. Kita baca dalam Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki kekayaan langit dan bumi. Dan bukan tu saja, tuan-tuan. Allah beritahu lagi sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nampak tak? Cukup dua perkataan, tuan-tuan. Kalau kita cakap daripada hati kita, tiap-tiap kali kita sembahyang, tuan-tuan, dia akan cushion down semua kita punya kebimbangan. Tapi kita hanya boleh cakap benda tu from our heart. Daripada hati kita. Apa mana daripada hati kita? Hati tempat apa, tuan? Hati tempat niat. Niat ni apa? Keazaman. Dan keazaman, tuan-tuan, hanya tuan-tuan boleh buat kalau tuan-tuan cakap benda tu with full understanding. Kalau tak ada, tuan-tuan, tuan-tuan tidak akan dapat kesan daripada perkataan yang tuan-tuan cakap. Dia cakap Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan-tuan setakat sebut benda tu di bibir, dia tak akan bagi kesan. Sebab apa? Dia tak bagi kesan sebab setiap perbuatan tu akan hanya punya kesan kalau ianya bermula dengan niat. Allah kata innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan bermula dengan niat. Dan kalau kita niat itu kepada Allah, baru Allah akan angkat perbuatan ke atas. Dan kesan bila Allah angkat perbuatan kita, tuan-tuan, pertama sekali Allah akan bagi kita kebahagiaan dunia. Apa tu kebahagiaan dunia, tuan? Ketenangan. Kita akan rasa tenang. Sebab apa? Sebab dalam hidup ni kita nak cari kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita cari sebenarnya adalah ketenangan. Okey? Ketenangan ni makna, tuan-tuan, kita tidak akan terlalu gembira sangat dengan apa kita dapat, dan kita tidak akan terlalu berputus asa atas apa yang hilang pada kita. Itu dipanggil tenang. Dikaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu dipanggil tenang. Dalam hidup ni kita cari ketenangan. Tapi hari ni orang misunderstood. Perkataan tenang ni adalah gembira. Apa beza tenang dengan gembira? Pernah tak tuan-tuan fikir? Fikir apa beza tenang dengan gembira? Gembira apa dia tu? Dalam bahasa Arab disebut farihun. Kalau tuan-tuan nak tengok perkataan tu, tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Qasas. Okey, surah Al-Qasas, tuan-tuan, surah yang ke
Surah Rum surah 30, surah Al-Ankabut surah 28. Surah nombor 28, tuan-tuan boleh tengok perkataan happiness. Allah sebut dalam Quran pada surah Al-Qasas. Ayat yang ke-76. Ayat yang ke-76. Okey. Ini nak bezakan antara ketenangan dengan kegembiraan. Hari ini kita cari kebahagiaan dunia, tapi kita punya definisi bahagia dunia pun kadang-kadang salah. Apa makna bahagia dunia, tuan? Orang tanya, you nak apa dalam hidup ni? Kita kata kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang bahagia dunia tu macam mana? Yang dikatakan bahagia dunia tu, kalau orang putih kata happiness. Apa tu happiness, tuan? Itu sebab kita nak kena define benda ni betul-betul. Kalau tak ada, nanti tuan-tuan pemikiran kita salah dan perbuatan kita tiap-tiap hari salah. Dan kesan dia kita akan dapat dia punya akibat. Sebab kita guna konsep yang salah. Okey. Happiness, tuan-tuan. Happiness ni dalam bahasa Arab sebut sebagai farihun. Tuan-tuan tengok pada ayat 76 tu, surah Al-Qasas. Allah kata, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu litanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Okey. Qarun, tuan-tuan, dia daripada kaum Nabi Musa, tuan-tuan. Okey. Tapi Allah bagi dia suatu pemedarahan harta yang cukup banyak, tuan-tuan, yang hartanya diangkat oleh berpuluh-puluh kunci kepada harta dia tu, mafatihah tu, asal miftahun, miftahun mana kunci. Kalau mafatihah tu plural dia. Okey. Kunci-kunci harta ni diangkat oleh berpuluh-puluh orang yang kuat, tuan. Kunci harta dia, tuan. Belum harta dia, kunci kepada pembendarahan harta dia. So berapa banyak harta dia? Tu yang hari ni kita sibuk cari apa? Harta Qarun. Allah dah benamkan harta Qarun tu dalam tanah, pergi cari berapa, tuan? Nampak, tuan? Jadi harta Qarun, harta Qarun. Qarun tu orang yang engkar pada Allah. Allah dah benamkan harta dia, kita pula pergi cari. Okey? Itu masalah kita, tuan. Jadi apa? Kuncinya diangkat oleh berpuluh-puluh orang yang kuat. Idza qala lahu qaumuhu, ketika kaum dia berkata kepadanya, wahai Qarun, la tafrah. Apa la tafrah? Jangan kamu gembira sangat, wahai Qarun. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang terlalu gembira. Nampak? Apa makna gembira tu? Gembira apa dia? Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai apa? Happiness. Happiness, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa dia sendiri ataupun farihun ni, kalau semua benda yang ikut kehendak kita, kita akan suka, betul tak? Betul? Maknanya perkataan happiness yang kita terjemah sebagai bahagia tu adalah apabila keadaan itu ikut kehendak kita, betul? Saya nak tanya tuan-tuan, masa bila tuan-tuan gembira? Masa bila? Hari Raya? Belum tentu, tuan. Kalau tuan-tuan balik kampung jam, gembira ke? Nampak tu, Kita gembira, kadang-kadang kita dapat bonus, kita gembira. Kita naik pangkat, kita gembira. Tuan-tuan sakit gigi, gembira tidak? Alhamdulillah sakit gigi. Kalau cakap macam tu? Tak ada. So sebenarnya dalam dunia kita cari apa? Kita cari happiness. Okey? Dan sedangkan, tuan-tuan, dalam hidup ni, tuan-tuan, tuan-tuan happy ke sepanjang-panjang hidup, tuan-tuan ni? Happy ke tidak? Tak ada, tuan-tuan. Kadang-kadang happy, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ingat balik kampung, happy dah dalam perjalanan. Sampai tengah jalan kereta rosak. Jalan jam. Yang sebenarnya tiap-tiap hari kita cari kegembiraan. Apa maknanya? Kita nak cari supaya keadaan itu mesti ikut kehendak kita. Saya nak tanya tuan-tuan, possible ke all the time keadaan ikut kehendaknya? No. Itu sebab kita cari benda yang salah. Dalam hidup ni, we are searching for the impossible. Apa the impossible? The impossible is yang dipanggil happiness. Yang tuan-tuan tafsir bahagia itu apa dia? Keadaan mesti ikut kehendak kita. Itu sebab hari-hari kita stres. Sebab kita bimbang keadaan tak ikut kehendak kita. Kalau kita dekat jalan, apa yang tuan-tuan tak? Saya nak tanya tuan-tuan, dekat jalan tuan-tuan tak apa? Supaya jalan jangan jam. Betul? Ada ke tuan-tuan dekat KL sekarang ni jalan tak jam? Ada? Ada, pukul 12 malam.
Nampak. Jadi tuan-tuan so makna you are searching for the impossible. Yang sebenarnya bahagia ni bukan happiness tuan-tuan. Okey, bahagia ni dia adalah disebut dalam bahasa Arab disebut sebagai sakinatun. Tu beza perkataan farihun dengan sakinatun. Okey, macam mana tuan-tuan nak bezakan benda tu? Jadi Allah kata Allah tak suka orang yang gembira. Orang yang cari kegembiraan. Apa kegembiraan? Dia hendak supaya keadaan mesti ikut kehendak dia, kehendak nafsu dia. Allah bukan suruh cari benda tu tuan-tuan. Sebab kalau kita cari benda tu pun kita takkan jumpa. Okey, kita takkan jumpa tuan-tuan. Ada masa kita gembira, ada masa kita tak gembira. Dan Allah tak suruh cari benda tu. Allah suruh cari sakinatun. Yang dipanggil bahagia tu dipanggil sakinatun. Dan Allah sebut kat mana benda ni tuan-tuan? Yang dimaksudkan sakinatun tu Allah kata huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang turunkan, dipanggil perkataan, dia panggil apa? As-sakinah ni kita terjemah sebagai ketenangan. Dan ketenangan tuan-tuan, macam mana yang dikatakan tenang? Tuan-tuan buka pada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid tu kalau tak silap saya surah yang ke-43 sebab tak ada reference nombor. Tuan-tuan cek surah Al-Hadid. Dia juzuk yang ke-27 tuan-tuan. Surah yang terakhir pada juzuk 27. Surah apa ni? Al-Hadid Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke ada siapa reference nombor surah tu nombor apa? 57. Surah nombor 57. Surah nombor 57 ayat yang ke-23. Dekat situ Allah define apa makna sakinah tu. Okey, sakinatun tuan-tuan. Definisi sakinatun kata likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Likailah supaya kamu tidak berputus asa atas apa yang hilang daripada kamu. Sebab hidup tuan-tuan dia seperti roda tuan-tuan. Kalau pada surah Al-Imran Allah sebut apa? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari-hari ini kami pusingkan kamu wahai manusia. Kadang-kadang kami letak kamu ke atas. Apa mana atas tu? Apabila keadaan tu ikut kehendak kita. Itu dia panggil kita duduk ke atas. Kadang-kadang Allah letak kita kat bawah. Pasal bila kita letak kat bawah, apabila keadaan tu tak ikut kehendak kita. Kita tak sihat, kita sakit, kekurangan rezeki. Itu disebut kita duduk kat bawah. Allah kata roda. Nudawiluha tu maknanya, dawi tu maknanya kami pusingkan. Okey. Jadi tujuan apa tuan-tuan? Tujuan kenapa Allah pusingkan kita punya keadaan kita ni untuk uji kita semata-mata. Okey. Jadi kalau Allah letak kita ke atas, kita buat apa? Hari ni kalau tuan-tuan kita sihat, kita banyak rezeki, kita buat apa? Kita gembira tuan-tuan. Kita gembira. Dan dalam keadaan kegembiraan kita tu kadang-kadang kita boleh lupa pada Allah. Itu sebab ujian yang paling susah nak lulus apabila kita dalam keadaan senang. Hari ini kita cakap tuan-tuan kita punya saudara-saudara kita di Palestin sekarang diuji, betul? Diuji oleh Allah dengan kesusahan Okey? Yang kita dekat sini tak diuji ke? Kita diuji dengan apa? Dengan kesenangan. Mana ujian yang paling senang nak lulus? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Allah selalu masa bila? Bila paling senang nak ingat Tuhan? Masa sakit lah. Betul? Masa sakit. So, tu sebab kadang-kadang Allah bagi kita sakit selalu. Okey? Supaya kita ni tu sebab yang sebenarnya tuan-tuan, orang sakit dia lagi dekat pada Allah. Dia ada dalam pepatah. Saya ada tulis dalam buku tuan-tuan. Apa dia kata? Kamu kuat ketika kamu lemah. Tetapi kamu lemah ketika kamu kuat. Boleh faham tak apa pepatah? Maksudnya kita ni tuan-tuan, ketika kita lemah lah tuan-tuan, kita cari Allah kadang-kadang. Dan ketika kita lemah tu kita cari Allah, ketika itulah kita yang sebenarnya manusia yang kuat. Sebab kita rapat dengan yang maha kuat. Tetapi tuan-tuan, kita lemah ketika kita kuat. Sebab kadang-kadang manusia bila dia kuat tuan-tuan, dia senang, dia jauh daripada Allah. Itu sebab Allah sebut pada surah apa? Al-Alaq tu, kalla innal insana la yatgha
Sungguhnya manusia ni dia mudah melampaui batas. Masa bila? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila mereka merasakan apa? Diri mereka serba cukup. Perkataan istaghna atau asal perkataan ghani, tuan-tuan. Ghani. Ghani ni makna kaya. Apa makna kaya, tuan-tuan? Kaya ni maksud bahasa Arab perkataan ghani, tuan-tuan. Kita sebut kaya. Tapi kaya ni maksud sebenarnya adalah serba cukup. Tidak memerlukan orang lain. Itu dia panggil kaya. Dalam hidup, tuan-tuan, ada ke orang yang kaya? Ada ke tak ada? Banyak loh tu. Tapi definisi kaya kita pun salah, tuan-tuan. Kita define orang kaya adalah orang yang banyak harta, betul tak? Sedangkan perkataan ghani dalam bahasa Arab yang disebut kaya itu bukan orang yang banyak harta. Orang yang tidak memerlukan kepada siapa-siapa. Itu dipanggil ghani. Ada ke dalam hidup ni manusia tu tak perlu pada siapa-siapa? Ada tak ada? Tak ada lah. Semua orang perlu kepada orang lain, betul tak? Banyak harta macam mana pun, dia perlu kepada driver. Dia perlu kepada orang nak mesin rumput rumah dia. Dia perlu pada orang nak masak. Maknanya apa, tuan-tuan? Makna dalam hidup ni tak ada seorang pun orang yang kaya. Habis yang panggil kaya tu dia panggil apa? Allah tak panggil mereka ghani. Allah panggil dia apa? Istaghna. Tu sebab mengaji bahasa Arab tu. Perkataan ghani itu tambah alif simta. Istaghna. Apa ni istaghna? Dia perasan saja dia kaya. Itu dia panggil Allah sebut. Orang yang perasan dia kaya, tuan-tuan. Orang yang perasan dia kaya ni, dia akan mudah melampaui batas. Dia akan mudah rasa diri dia sombong, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, yang ni kena jaga, tuan-tuan. Dia kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Kadang-kadang dosa kita ni sikit aja, kadang-kadang kita tak perasan. Saya nak tanya, tuan-tuan, apa beza tuan-tuan bawa kereta Ferrari sama bawa kereta kancil? Pernah bawa Ferrari? Tak pernah. Pernah naik Ferrari? Pun tak pernah juga. Saya pernah naik, tuan-tuan. Tapi bukan saya punya lah, kawan punya. Macam motorboat, tuan-tuan, bunyi. Betul, tuan-tuan. Dah lah nak masuk tu susah, tuan-tuan. Kereta bukan murah-murah, nak masuk pun susah. Nak bangkit daripada kereta pun susah. Saya kata kereta mahal-mahal pun menyeksakan kita. Tapi kalau orang bagi saya ambil juga, tuan-tuan. Kan, tapi sebab orang punya kan. Nampak. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak salah kata Ferrari, apa atas sikit, bawah sikit daripada Ferrari apa? Mercedes lah kata. Okey. Apa beza kalau tuan-tuan bawa Mercedes dengan tuan-tuan bawa kancil? Rasa-rasa ada beza tak perasaan tuan-tuan? Ada ke tak ada? Apa maknanya? Kalau tuan-tuan ada rasa beza perasaan tuan-tuan, tuan-tuan kena istighfar banyak-banyak. Kenapa? Sebab dosa kereta itu tuan tak terangkat, tuan-tuan. Apa dosa kereta? Kita kalau buat kereta, tuan-tuan, kereta besar sikit. Cuba tuan-tuan baca skrip, tuan-tuan. Apa baca? Apa cakap? Orang tengok aku ni. Kan orang tengok yang sebenarnya kita ingat orang puji kita, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan lupa, di sebalik orang puji kita tu orang yang benci dengan kita banyak, tuan. Sebab dia cakap apa? Sebab dia cakap apa? Apa skrip dia? Belagak konon. Nampak tu. Kita ingat orang puji kita, tapi orang dengki dengan kita pun banyak. Itu sebab, tuan-tuan, kita kena didik hari ni, tuan-tuan bawa Mercedes ke, bawa Ferrari ke, dengan bawa kancil, perasaan dia sama saja. Apa dia? Kedua-duanya kereta. Nampak. Yang ni, tuan-tuan, saya nak cakap, yang ni nak kena jaga sikit, tuan-tuan. Tapi benda ni nak kena latih diri kita, tuan-tuan. Sebab hari ni kita kena sentiasa letak diri kita sebagai hamba, tuan-tuan. Jangan letak diri kita sebagai apa juga position kita. Kalau kita letak diri kita, kita tak akan bahagia, tuan-tuan. Okey, jadi balik-balik pada apa yang saya nak cakap tadi, beza antara bahagia, panggil happiness, dengan ketenangan ni. Ketenangan, tuan-tuan, okey, tenang ni apabila Allah letak kita kat bawah, kita tidak akan berputus asa. Kita tidak akan terlalu kecewa. Itu dipanggil tenang. Dan kita akan ambil kesempatan tu untuk taat kepada Allah. Itu dipanggil tenang. Okey, tapi kalau tuan-tuan Allah letak tuan-tuan kat bawah, tuan-tuan berputus asa, okey? Bila kita putus asa, tuan-tuan, bila kita putus asa, kita jadi lemah. Bila kita jadi lemah, kita tak akan boleh beribadat secara yang berkualiti.
Kita semayang pun nanti tuan-tuan sambil lewa, sebab kita betul asa. Jadi orang yang tenang tuan, apabila Allah letak dia dekat bawah, dia tidak terlalu putus asa. Dia tahu itu ujian Allah, walaupun dia tak suka tuan-tuan. Kadang-kadang dia kena sakit, kehilangan ahli keluarga dia sedih, tetapi tidaklah terlalu sedih. Itu dia panggil tenang. Dan dia anggap benda itu sebagai ujian Allah, dan dia akan taat kepada Allah dan bersabar menunggu keadaan tersebut Allah ubah. Sabar di mana apa tuan-tuan? Mana sabar? Sabar tuan-tuan, dalam Allah letak kita dekat bawah tu, kita taat kepada Allah dan kita tak komplain pada Allah. Dan kita biarkan Allah decide bila dia nak angkat kesusahan tu daripada kita. Walaupun kita boleh berdoa untuk mengharap Allah angkat kesusahan. Itu dipanggil tenang. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau Allah letak kita dekat atas tuan-tuan, kita tidak akan terlalu gembira tuan-tuan. Sebab apa? Malah kadang-kadang tuan-tuan, kita akan lebih berhati-hati. Sebab bila Allah letak kita ke atas sebenarnya tuan-tuan, kita akan lebih mudah untuk leka dan sebagainya. Dan kita tidak akan terlalu gembira, dan kita ambil benda itu sebagai ujian dan gunakan kesempatan itu untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu dipanggil tenang. So maknanya tuan-tuan, orang yang tenang ni, apabila orang Allah letak dia kat bawah, dia solat khusyuk. Allah letak dia ke atas, dia solat pun khusyuk. So maknanya orang yang tenang ni, keadaan is not important to him. Okey, orang yang tenang. Okey. Tapi orang yang gembira apa? Apabila dia duduk atas, dia akan gembira. Apabila dia duduk bawah, dia akan kecewa. Itu orang yang gembira. Dan Allah bukan suruh cari kegembiraan dalam hidup. Allah suruh cari ketenangan. Nampak? Ayat tu kita dah. Benda ni tuan-tuan tak boleh dapat melainkan kita dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak dapat hidayat tu kita kena bersungguh-sungguh rapatkan diri kita dengan Al-Quran. Dia balik-balik ke situ tuan-tuan. Pusing mana pun apa cerita yang kita nak cerita, dia akan balik-balik kepada kita kena berazam untuk balik kepada Al-Quran. Itu sebab selepas Ramadan Allah bagi kita apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Apa tu Idul Fitri? Kita panggil hari raya. Hari raya berapa lama? Kita tanya hari raya berapa lama? Sehari tuan-tuan, sehari. Okey. Itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW panggil Eid. Eid ni tuan-tuan ni dua hari je. Eid ni 2 hari je. Allah sebut dalam hadis Rasulullah SAW, dia kata orang yang menghidupkan 2 malam Eid ni, makna malam yang kita sebut sebagai hari raya ni. 2 malam Eid ni malam apa? Hari raya puasa, dipanggil Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya ni, aku akan hidupkan hati mereka pada hari yang aku matikan hati-hati manusia. Nampak tu. Jadi 2 hari. Dia panggil Idul. Id apa makna? Ada. Ada perkataan ada, kembali. Al-Fitri apa maknanya? Fitrah. So apa makna Idul Fitri? Kembali kepada fitrah apa makna? Tuan-tuan nak tahu apa maknanya? Rujuk pada Quran dahulu. Buka pada surah Rum. Buka pada surah Rum. Surah Rum adalah surah yang ke-30, tuan. Surah yang ke-30 pada ayat yang ke-30 juga. Dia define apa ni al-fitru. Al-fitru tu dia define pada ayat tu. Ayat 30 Yang sebenarnya Quran ni dia very simple tuan. Kalau kita mengaji bahasa Arab kita boleh tahu dah. Perkataan dalam Quran is a very simple words. Tengok macam mana Allah define idul. Dia panggil apa? Fitri. Okey. Allah kata fa aqim wajhaka lid-din hanifah. Fa. Apa makna fa? Maka. Aqim apa maknanya? Tegakkanlah. Ataupun hadapkanlah. Fa aqim wajhaka. Apa wajah? Wajah kita. Tuan-tuan, banyak perkataan bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab tuan-tuan. Jadi apa susahnya perkataan bahasa Arab? Kursi. Bahasa apa? Bahasa Arab. Nampak? Apa lagi bahasa Arab? Akhlak. Bahasa Arab. Tapi kita guna dalam bahasa Melayu. Nampak tu
Jadi Allah kata fa'aqim wajhaka, dan hadapkanlah ataupun tegakkanlah wajah kamu lid-din, kepada ad-din. Apa makna ad-din? Kita panggil agama, tapi dalam bahasa istilah yang sebenar apa dia? Cara hidup yang mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, itu dia panggil ad-din. Cara hidup yang mengikut peraturan Al-Quran dan hadapkanlah wajah kamu kepada cara hidup yang mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Dan tegakkanlah, Allah kata, dan tegakkanlah wajah kamu kepada cara hidup yang mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu Allah define, itu definisi dia. Habis saja Allah sebut fa'aqim wajhaka lid-din hanifah, itu maknanya ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, maknanya jalan yang lurus. Allah kata fitratullah, itu dia panggil fitrah. So apa makna fitrah? Fitrah tadi dia define pada sentence yang mula-mula tadi. Fitrah ni apa dia? Adalah apabila kita menghadapkan wajah kita kepada Al-Quran dan Sunnah, itu dia panggil fitrah. Jadi bila kita kata Idul Fitri, balik kepada fitrah, mana balik kepada apa? Balik pada untuk jadikan Al-Quran ini sebagai budaya hidup kita. Kita punya culture. Kalau dalam company kita ada apa? Corporate culture. Okay? Apa corporate culture dalam company? Bagi saya contoh corporate culture dalam company. Culture ni apa? Culture apa tu? Culture bahasa Melayu apa? Apa culture? Bahasa Melayu? Budaya. Okey. Okey, dalam kita punya budaya kerja kita, tuan-tuan, kalau tengah hari orang tanya apa? Dah makan ke belum? So patutnya lepas Ramadan, tuan-tuan, apa budaya kita? Kita kena develop Quranic corporate culture. That is the best culture. You kalau nak develop the best corporate culture, tuan, you develop Quranic corporate culture. So, mulai daripada hari ni, jumpa kawan nak tanya apa? Apa nak tanya? Dah semayang ke belum? Jumpa bos, dah semayang belum? Apa bos kata? Apa bos kata? Hai, macam bunyi-bunyi. Apa? Buang tebiat ke? Okey. Buang tebiat. Memang buang tebiat, bos. Lepas Ramadan ni tebiat baru. Kalau Stephen Covey kata 7 habit of highly effective people, kan? 7 tabiat, 7 tebiat manusia yang paling apa? This is the best. This is the best tebiat, bos. Tanya, bos pernah pergi Stephen Covey nya kursus? Cerita sikit kat saya tu. Nampak. Tapi Stephen Covey, tuan-tuan, lintang pukang kita beli buku dia baca. Tapi Quran ni the best book, tuan-tuan, untuk develop the best. Kadang-kadang kita tak nak baca, tapi kita nak jadi you are the best. Nampak tu. Jadi yang ni, tuan-tuan, kita nak balik kepada kita punya culture kita, fitrah. Fitrah tu mana kita punya culture. Okey, tuan-tuan, start apa, tuan-tuan? Start aja. Besok okey, masuk aja waktu asar. Apa? Bos, mayang dulu, bos. Mayang dulu. Ni dia panggil Quranic corporate culture. Kita kalau nak develop a strong organisation, tuan-tuan, kita kena ada dua benda. Pertama, kita kena develop Quranic mindset. Yang kedua, kita kena develop Quranic corporate culture. Baru you akan dapat develop a very strong organisation. Nampak tak? Itu masa lain lah saya cerita Quranic mindset. Okey, tapi hari ni saya nak cakap pakai fitrah ni. Okey, balik pada fitrah ni, dia mempunyai dua ciri. Quranic mindset dan Quranic corporate culture. Kita guna term tu, tuan-tuan, sebab term tu orang guna, tuan-tuan, kiri kanan. Tapi kadang-kadang kita guna, tuan-tuan, without full understanding apa yang kita cakap. Okay. Jadi balik pada kita punya, tuan-tuan. Jadi yang kita nak balik pada fitrah ni, makna kita kena balik kepada budaya Al-Quran. Membudayakan Al-Quran tu dalam kita punya aktiviti kehidupan kita. Jadi benda ni, tuan-tuan, yang menjadi apa tu, daripada tanda kejayaan you dalam Ramadan ni lalu. Tanda you dapat Lailatul Qadar adalah apabila kita punya semangat, tuan-tuan,
untuk dekat pada Al-Quran ni semakin meningkat. Jadi saya nak minta tuan-tuan, kita dah minta doa gitu apa? Bulan Ramadan. Apa doa tuan-tuan minta? Apa doa tuan-tuan minta bulan Ramadan itu? Minta ke tak minta? Ingat lagi apa doa yang saya suruh tuan-tuan minta? Apa dia? Pertama apa? Bagi saya mahir baca Quran. Ingat lagi tak tu? Ingat tak ingat? Ingat. Okey. Yang kedua, bagi saya boleh faham Quran. Yang ketiga, bagi saya boleh amalkan dia dengan ikhlas. Yang keempat, bagi saya boleh sampaikan pada orang lain. Okey. Tuan-tuan dah minta lah. Minta dengan mulut kan dengan hati tu? Minta mulut hati. Apa bezanya? Bezanya kalau tuan-tuan minta dengan hati selepas Ramadan ni, apa cakap? Apa cakap? Dah start kelas belum? Masih raya lagi. Okey. Kuliah dah start dah tuan-tuan Dekat apa? Dekat apa? Dekat masjid, dekat apa? Dekat surau. Tapi malam tadi saya punya kuliah tuan-tuan, saya tengok separuh hilang dah. Kenapa? Masih berhayal. Kita tidak salah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi visit, tapi tuan-tuan janganlah tinggal kuliah tu. Nampak? Okey, rugilah kita kalau kita tak datang kuliah. Sebab kita dah berjanji pada Allah. Kita dah minta pada Allah untuk apa? Untuk tingkatkan kemahiran Al-Quran kita. Jadi lepas Ramadan ni saya nak minta tuan-tuan buat apa? Tiap-tiap daripada kita ni sekarang ni mesti ada seorang guru tajwid yang cek bacaan tuan-tuan daripada mula sampai habis. Dan tuan-tuan kena berazam tuan-tuan untuk mahir baca Quran tu. Lagi bagus hafal. Hari tu ada yang dah datang itu kan, kursus kita yang buat kat sini itu kan ada lebih kurang 200 orang. Saya rasa ada kat sini ni. Okey. Nampak. Tanya macam berapa ayat dah hafal lah. Okey, tak apa tuan-tuan Mana yang dah datang kursus hari itu, saya nak tengok tuan-tuan sampai Ramadan yang akan datang, paling kurang tuan-tuan dah hafal 52 ayat. Berapa ayat? 52. Kenapa 52? 52 minggu. Satu minggu satu ayat. Apa dia cakap? Sikit sangat Ustaz. Tengok nanti sampai Ramadan dapat tak 52 ayat. Saya nak monitor tuan-tuan Lepas ni kita nak buat kelas ni. Saya nak arrange sama Ustaz Syukri lepas ni. Okey. Kita akan buat proper kelas. Okey, siapa nak daftar, kita tengok nanti berapa kelas yang kita akan ada. Kita akan monitor benda tu. Kalau tuan-tuan boleh dapat 52 ayat tuan-tuan sampai Ramadan yang akan datang, walaupun ayat tu pendek-pendek, itu pun dah cukup bagus tuan-tuan. Nak tengok berapa orang yang boleh dapat 52 ayat. Okey, kita kena azam. Tapi kalau dapat 300 ayat lagi bagus. Okey. Katakan sampai Ramadan akan datang 300 hari kan tuan-tuan tak nampak tuan-tuan Hari ni kalau kita hafal 1-2 ayat, kita rasa macam tak ada kesan. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan buat nanti Allah akan tunjukkan benda tuan-tuan yang tuan-tuan tak nampak. Saya tak boleh nak cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan kena lalui benda tu. Lalui benda tu, nanti tuan-tuan akan nampak benda yang tuan-tuan tak mampu buat tuan-tuan. Allah akan tunjukkan tuan-tuan mampu buat. Sebab apa? Kenapa kita tak mampu lagi sekarang ni? Sebab kita duduk dalam gelap tuan-tuan. Kita masih duduk dalam gelap. Yang boleh keluarkan kita daripada kegelapan tu hanya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ini kitab yang kami turunkan kepada kamu untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan, wahai manusia. Kenapa kita tak hafal Quran? Sebab kita duduk dalam gelap. Kita tidak nampak. Walaupun orang cakap hafal Quran ni boleh dapat mahkota besok di akhirat, hafal Quran ni tiap-tiap huruf dapat pahala dia sampai 10 ke 700. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Itu sebab dia tak motivate kita nak buat benda tu. So cara nak motivate dia tuan-tuan, apa cara dia? Macam mana nak motivate diri tuan-tuan tiap hari? Macam mana? Pertama sekali tuan-tuan baca a'udzubillah, kedua baca bismillah, yang ketiga apa? Doa yang ketiga apa saya cakap dulu? Allahumma paksa. Okey, baca a'udzubillah, baca bismillah, cakap saya nak paksa diri saya hafal satu ayat lagi. Siapa yang paksa diri dia tu, Allah akan tolong dia.
Wallazina jahadu fi. Allah dah sebut benda tu. Orang yang bersungguh-sungguh memaksa diri mereka, aku akan tunjukkan jalan itu. Okey? Okey tuan, ada lebih kurang 10-15 minit lagi ni. Okey, saya nak baca buku ni. Okey, itu mukadimah tuan. Mukadimah selalu 40 minit tuan. Okey, saya nak terus baca buku ni. Ada siapa-siapa tanda tak? Tak ada saya baca je mana-mana ni. Tak ada Okey, tak apa tuan Saya baca mana yang saya rasa apa? Kat mana saya berhenti Jadi tuan-tuan kalau ada buat buku ni, tuan-tuan cuba tengok pada tanda-tanda. Sana. Ada kan? Muka surat 9 kan? Okey, muka surat 10. Okey. Muka surat 10 tuan Okey. Muka surat 10. Itu belum baca Okey. Jadi saya letak pada muka surat 10. Nanti balik tuan-tuan rujuk balik pada buku tuan-tuan Jadi atas pada tajuk muka surat 10 tu saya sebut siapa itu manusia. Kenapa saya susun benda macam ni tuan-tuan? Sebab kita nak jadi orang terbaik dan kita kena kenal siapa kita. Baru kita boleh jadi orang terbaik. Itu sebab Allah cerita benda dalam Al-Quran. Semua yang saya letak tajuk dalam ni semua ada dalam Quran. Saya ambil benda ni. Jadi kita sebut tu siapa itu manusia. Manusia terdiri daripada dua unsur. Manusia ni terdiri daripada dua unsur. Pertama adalah jasad, yang kedua adalah roh, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surah Al-Hijr. Pada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-29. Allah kata fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila kami telah selesaikan menyempurnakan dia punya pembentukan jasad dia, kami tiupkan roh itu ke dalam jasad dia, baru jasad tu boleh bergerak. Jadi manusia ni apa tuan-tuan? Manusia ni terdiri daripada dua unsur. Satu adalah dia punya jasad dia, dan jasad tu sendiri tak boleh bergerak Okey. Bila dia tiup roh dalam dia, baru jasad tu boleh bergerak, dan itu dipanggil manusia. Okey. Jadi apabila kita bercakap mengenai manusia terbaik tuan apabila kita bercakap mengenai manusia baik, kita selalu merujuk kepada perangai, tingkah laku dan pergerakan manusia yang disebut sebagai human behavior sebagai ukuran. Cuba tanya diri kita, apa yang menggerakkan manusia? Apa yang menggerakkan kita tuan? Kita ada dua unsur, jasad dan roh. Yang menggerakkan kita apa? Roh kita. Yang menggerakkan kita adalah roh kita, bukan jasad kita. Sebab kalau ikut hukum akal dia, hari ini kalau orang mati, jasad tu keluar benda tu ada dalam dalil yang saya akan baca bawah. Okey, roh dia keluar. Allah tahan roh dia. Okey, maknanya jasad tu tak boleh bergerak. Makna ilmu punya pergerakan manusia yang kita sebut sebagai human behavior, yang itu kita akan cover dalam bab 3 nanti. Adalah ilmu yang sebenarnya roh. Okey. Jadi kita baca lagi kat situ. Jadi cuba tanya diri kita, apa yang menggerakkan manusia? Jasadnya atau rohnya? Sudah pasti rohnya. Kalau kita merujuk kepada dalil akal, seseorang itu mati, rohnya keluar dari jasadnya dan jasad itu tidak bergerak. Ia menunjukkan bahawa tanpa roh manusia tidak boleh bergerak. Ini bermakna ilmu pergerakan manusia adalah ilmu mengenai roh, sebagaimana Allah sebut pada surah Az-Zumar pada surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 42 yang disebut Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang roh tu. Yatawaffa maknanya pegang roh tu, ataupun kita sebut wafat. Kita sebut mati. Yatawaffa, perkataan yatawaffa tu Allah yatawaffal anfusa, Allah memegang roh seseorang itu ketika dia mati. Wallati lam tamut, mereka yang belum mati fi manamiha, mereka dalam keadaan tidur. Allah kata fayumsikul lati qada 'alaihal maut, kami pegang roh orang yang kami telah tentukan ke atasnya kematian. Wa yursil ukhra ila ajalin musamah, dan kami lepaskan roh itu balik kepada jasadnya bagi orang yang belum mati lagi tuan untuk mereka menghabiskan baki-baki sisa-sisa hidup mereka. Allah kata inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian yang Allah cerita benda ni tuan cerita pasal mana? Cerita pasal manusia, macam mana yang menggerakkan manusia tu roh dia. Allah tahan roh dia ketika dia mati, Allah lepaskan roh tu. Allah nak cerita tu sebagai pelajaran bagi orang yang mahu berfikir. Macam mana kita nak berfikir tuan? Yang berfikir ni apa? Apa bahagian dalam badan kita yang membuatkan kita berfikir? Apa dia?
adalah otak kita. Betul? Mana tuan-tuan tahu? Mana tuan-tuan tahu bahawa otak kita yang fikir? Siapa cakap? Bagi saya dalil dia. Kalau tuan-tuan nak tahu dalil dia, buka pada surah Al-A'raf. Buka pada surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 Betul, surah ke-7 Al-A'raf. Okey. Surah nombor 7 ayat yang apa? Ayat yang 100 ke 179. Surah Al-A'raf Itu sebab kenapa kita kena rujuk pada Quran. Kalau kita tak rujuk pada Quran, kita akan rujuk pada apa? Kalau kita tak rujuk pada Quran, kita akan rujuk pada syaitan. Rujukan masih dua je. Satu Allah, yang kedua syaitan. Kalau kita tak rujuk pada Al-Quran, syaitan akan advise kita. Okey? Itu sebab Allah kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Tengok apa semua Sungguhnya kami hantar berbondong-bondong rombongan-rombongan daripada golongan jin dan manusia masuk neraka jahanam. Kenapa Allah kata mereka masuk neraka jahanam? Sebab mereka kata lahum qulubun. Sebab Allah kata lahum qulubun, mereka mempunyai hati. Tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat kami. So yang berfikir adalah apa? Hati. Yang berfikir adalah hati, bukan otak kita, tuan-tuan. So mana tempat pemikiran kita berlaku di hati. Tapi hari ini kita telah diberitahu bahawa kita telah disalamkan fahamkan bahawa tempat pemikiran kita berlaku di otak. So kalau kita nak develop anak kita jadi orang intelijen, sekarang kita buat apa? Kita jaga otak anak kita, betul? Nampak? Itu kesannya. So macam mana kita nak bagi anak kita jadi seorang intelijen? Kita kena jaga otak dia. Macam mana jaga otak anak kita? Bagi dia brand Eximo. Apa lagi? Itu sebab tuan-tuan, produk-produk yang ada coklat apa? Berpaket-paket dia boleh letak kat rumah tu. Nak bagi anak dia intelijen. Apa lagi tuan-tuan? Apa lagi dibagi anak dia makan? Kismis minda. Semua tuan-tuan. Kismis minda, coklat minda, brand Eximo. Apa lagi? Brand exercise. Apa brand exercise? Brand Symphony. Tuan-tuan pernah pergi dekat MPH bawah. Kita tengok pasal bahagian yang cerita pasal manusia punya intelijen. Macam-macam buku, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dalam buku tu ada dalil tak? Ada tak ada? Tak ada, tuan-tuan. Tapi sebab yang tulis itu oleh profesor. Tuk. Profesor tu. Jadi kita percaya, tuan-tuan. Tak ada dalil. Tapi yang Quran yang cakap ada dalil ni, manusia tak percaya. Nampak? Yang tu masalah dalam kita. Yang ni yang kita nak ambil pelajaran daripada Ramadan yang lalu. Allah kata inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian ni Allah kata dia jadi apa? Dia jadi pelajaran bagi manusia yang berfikir. Macam mana nak bagi kita berfikir, tuan-tuan? Yang berfikir tu adalah hati, bukan otak kita. Macam mana nak bagi kita berfikir? Nak buka horizon of kita punya thinking ni. Tuan-tuan buka pada surah Yusuf, tuan-tuan. Pada surah Yusuf ayat yang kedua. Allah sebut itu. Pada surah Yusuf ayat yang kedua, kalau tuan-tuan nak develop diri tuan-tuan sendiri, kalau tuan-tuan nak develop tuan-tuan punya ahli dalam organisasi tuan-tuan, tuan-tuan nak develop anak tuan-tuan jadi orang yang intelijen, tuan-tuan tengok apa Allah sebut kat sini.